Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Video kali ini aku nak komen sikit lah pada orang-orang yang tak belajar sifat 20 tapi galak nak kritik atau condemn sifat 20. Basic pelajaran sifat 20 pun tak terlepas, tapi buat pala tahu. Tak salah nak kritik, tapi kenalah hadam dulu benda apa yang nak dikritik. Ramai yang buat pala tahu. Tapi kali ini aku nak respon sahibus samahah Rora dulu. Walaupun pengikut Rora akan terkoyak kerana mereka anggap Rora ni ulama hebat hingga tak boleh disentuh. Tapi aku peduli apa? Dia bukan maksum pun. Okey, kita tengok video dia dulu. Tu yang tuan-tuan, kadang-kadang kita jadi pelik. Patutnya kita fokus pada bab-bab yang mensyirikkan ni. Tadi saya sembang dengan sahabat-sahabat kan. Saya bukanlah anti sifat 20 tu. Oh my God! Wow! Tapi sifat 20 ni, kalau tuan-tuan nak mengaji, kena tunggu matang dulu pemikiran. Sebab dia falsafah. Pertama, dia heran dengan orang yang belajar sifat 20. Dia kata sepatutnya kena fokus belajar perkara yang membawa kepada syirik. Sebenarnya, antara faedah yang besar belajar sifat 20 ni adalah untuk memperbetulkan akidah daripada akidah yang sesat, termasuklah perkara-perkara yang membawa kepada syirik. Tak percaya kalau pi ngaji sifat 20, ngaji betul-betul, jangan belagak, jangan belajarnya tidak, tapi condemnnya lebih. Kedua, sifat 20 ni falsafah. Kenyataan ni mai tang mana pun aku tak tahu. Kalau Mazhar punya kenyataan lagi power. Dia kata sifat 20 dari falsafah Greek Yunani. Kalaulah mereka ni guna otak sikit, tak payah guna banyak. Guna sikit je. Logikkah ahli falsafah Greek membahaskan sifat-sifat Allah? Mereka ni beriman pun tidak dengan Tuhan. Kalau benar sifat 20 dari falsafah Greek, sila buktikan atau tunjukkan kitab ahli falsafah Greek yang mana di dalamnya ada perbahasan sifat 20. Cakap sembang, ayah pin pun boleh sembang. Okey. Kalau maksud sifat 20 ni falsafah adalah kerana membahas bab ketuhanan ini dengan menggunakan hukum akal atau dalil akal, maka ini tidak ada kesalahan. Bahkan Quran sendiri pun menggunakan dalil akal. Tak percaya? Mari tengok ayat ni. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata." Seandainya pada keduanya, yakni langit dan bumi, ada Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Ayat ini Allah Ta'ala bagi dalil akal kepada kita yang menunjukkan bahawa Tuhan hanyalah satu. Huraian dia macam ni. Kalau di bumi dan di langit ni ada satu lagi Tuhan selain Allah dan Tuhan tu ada sifat ketuhanan seperti Allah, maka akan hancurlah keduanya, yakni langit dan bumi. Okey, kita guna akal sekarang. Lah ni hancur tak langit dan bumi ni? Tak hancur. Bumi tak hancur dan langit pun tak hancur. Bila tak hancur binasa, maka akal kata Tuhan tu hanya satu sahaja. Sebab kalau Tuhan lebih daripada satu, maka hancurlah bumi dan langit ini. Hampa faham tak? Kalau ada akal, insya-Allah faham. Tapi kalau akal tak ada, jangan salahkan ibu yang mengandung. Baik, video seterusnya. Sebab dia falsafah. Allah wujud, lawannya tak wujud. Budak nak belajar, umur 8 tahun, tak kepening dia. Apa ni? Wujud tu wujud, nak lawan-lawan pasal apa? Betul tak? Lepas wujud, wujud. Lawan-lawan, tu kata wujud. What? Tak. Dia sebenarnya wujud lawannya tak wujud tu nak bezakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Kerana Tuhan tu wujud dan sentiasa wujud. Kita wujud kok, tapi bukan macam wujud Tuhan. Wujudnya kita setelah tak wujud. Wujudnya kita lepas ni kita tak wujud, lepas mati. Tapi Tuhan bukan sifatnya begitu, sentiasa wujud. Sebab tu wujud lawannya tak wujud. Agak-agak budak boleh faham. Budak umur 7 tahun, 8 tahun duk belajar benda ni, dia akan pening. Dalam video ni dia kata lawan sifat wujud ialah tak wujud. Ini tak betul. Lawan sifat wujud adalah Adam, yakni tiada. Tak percaya kalau hampa terecek dalam kitab-kitab sifat 20. Sama ada kitab Jawi atau kitab-kitab Arab.
Kenapa lawan wujud? Ialah Adam bukan la wujud, yakni tak wujud. Perbahasan dia panjang. Hampa boleh rujuk tok-tok guru tauhid. Ini menunjukkan bahawa Rora tak belajar pun sifat 20, tapi dia buat pada tahu. Bila buat pada tahu, ini masalah tuan-tuan yang mulia. Lepas tu dia sebut, apa ni? Wujud-wujud lah. Nak lawan-lawan pasal apa? Ni ayat yang selalu mereka pakai lah. Kalau nak sindir sifat 20. Mereka ingat ni Gusti kau nak lawan-lawan. Ulama susun sifat 20 yang wajib beserta lawannya bukan buat pada tahu macam hampa Rora. Oi. Pertama, semua sifat 20 itu diambil dari Al-Quran. Kedua, disertakan dengan lawan sifat 20 itu adalah mengikut petunjuk Al-Quran. Tak percaya? Mari tengok ayat ni. Allah berfirman, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Maksudnya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Allah sebut dia hidup, kemudian dia sebut dia tak mati. Pasal apa Allah sebut dia tak mati? Sebut dia hidup cukuplah. Sifat hidup bagi Allah hukum dia wujub, yakni mesti. Lawan sifat hidup mati, iaitu mustahil. Hukum mustahil ialah istihalatu mustahilat, yakni tentu tidak. Jadi keluar natijahnya, Allah mesti hidup yang tentu tidak mati. Inilah cara pengajian sifat 20. Bukan dari falsafah Greek, tetapi dari petunjuk Al-Quran. Dengan cara ini, pegangan akidah kita akan lebih kuat dan mantap. Berkenaan budak-budak tak mampu faham perbahasan sifat 20 macam mana? Dia macam ni tuan-tuan. Setiap bidang ilmu dia ada level dia. Ada level rendah, ada level pertengahan dan ada level tinggi. Untuk kanak-kanak ni, kena bagi level rendah-rendah cukup lah. Takkan benda ni pun aku nak kena bagi tahu juga. Basic je pun. Dengan kanak-kanak ni, kita hanya ajak pengenalan awal sifat 20 je. Dan hafal secara berlagu. Itu je. Takkan ni pun budak-budak boleh pening. Rora yang pening sebab tak matang lagi. Contoh subjek matematik. Budak-budak darjah 1, mereka dah kena belajar matematik tambahan kah? Tak. Mereka belajar matematik level mereka lah. Jadi patutkah kita kata, buang subjek matematik tambahan sebab budak-budak darjah 1 tak faham? Patut tak? Tak patut tuan-tuan yang mulia. Kesimpulannya, kalau nak kritik, kritiklah. Tapi biarlah kita tahu dulu perkara yang kita nak kritik tu. Jangan buat pada tahu. Yang lebih parah lagi, kalau dia tak tahu yang dia tu jenis buat pada tahu. Aku akhiri video ini tanpa pantun. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi pada kali yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.